عليه ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه آمنا بكتابه الذي أنزل وبنبيه الذي أرسل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا ووسيلتنا إلى ربنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير من أرسله ربه عز وجل هاديا ومبشرا ومبصرا ومعلما ونذيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وقوت الأرواح وغذائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم بيننا وبين الله بيننا وبين عباد الله نستغفر الله لكل ما يعلمه الله ظاهرا وباطنا قولا وفعلا حسا ومعنى لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولذرياتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من تقدم منهم ومن مضى ومن هو آت من يومنا هذا إلى يوم الميقات رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى نوينا مع مزجان الصالحيات أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kawan-kawan puan-puan, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia, segala puji bagi Allah kerana kita berada di dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita semua dapat beriktikaf di dalam rumah Allah sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa berada di bawah rahmat Allah dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Marilah kita sama-sama belajar dan mengajar satu ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ilmu yang menjadikan ibadah kita seperti ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan insya-Allah di dunia ini ikut sunnah Rasulullah, pada hari akhirat kita bersamanya di dalam syurganya, di dalam syurga Allah Al-Firdaus Al-A'la. Amin. Allahumma amin. Dan alhamdulillah kita sudah belajar dan mengajar adab-adab berwudu ataupun cara wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita sudah sampai muka surah 32 dan Allahumma salli ala Muhammad, cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun selepas siwak, selepas dia baca doa sebelum wudu, ada doa yang lain ketika dia nak suci hidungnya. Baik, muka surah 32. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ambil pula satu cebok untuk kau memasukkannya ke dalam hidungmu. Maka hendaklah kau beristinsyak, yakni memasukkan air di hidung 3 kali dan baca olehmu akan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arihni rahihatal jannah wa anta anni radin. Maksudnya, ya Allah, ciumkanlah akan hidungku ini akan bau wangi syurga, sedangkan engkau redha daripadaku. Dan ketika engkau menghembuskan air daripada hidungmu, hendaklah engkau membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Artinya, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bau busuk api neraka dan daripada kejahatan tempat kediamanku. Nah, inilah satu sunnah daripada sunnah Rasulullah SAW. Setelah kita tahu sunnah Rasulullah SAW atau sunnah wudu itu terbagi kepada 3 bahagian. Sunnah Rasulullah SAW atau ada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW berwudu terbagi kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama sunnah-sunnah sebelum wudu. Bahagian yang kedua sunnah-sunnah semasa wudu. Bahagian ketiga sunnah-sunnah selepas wudu. Dan kita sudah tahu juga tuan-tuan puan-puan, doa-doa yang dibaca ketika basuh anggota wudu ini bukan hadis Nabi SAW, dan hadisnya bukan hadis yang sahih. Akan tetapi Al-Imam Al-Rifai dan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu menuliskannya di dalam kitabnya. Baik, sebab doa ketika seorang berwudu, semasa seorang mengambil air wudu, makbul, rahmat Allah Subhanahu wa taala berada di atas kepalanya sehingga dia habiskan wudu itu. Baik. Dan kemudian ambil satu cuba air yang lain. Untuk kita sudah tahu di kelas yang lalu disunahkan madmadah dan istinsyaq. Madmadah itu ambil air sedikit, masukkannya ke dalam mulut, cuci mulut dengan air itu. Istinsyaq itu masukkan air ke dalam hidung kemudian keluarkannya. Dan ada khilaf di antara ulama. Sebagian ulama berkata madmadah dan istinsyaq sekali. Seorang ambil air sedikit air sebaru untuk mulutnya dan sebaru untuk hidungnya. Maknanya dia buat wudu macam ini. Dia mengambil air ambil satu cuba air buat macam ini. Sebaru masukkan dalam mulut dan sebaru dalam hidung. Itu yang pertama. Yang kedua, 3 kali asing untuk mulut dan 3 kali kemudian 3 kali untuk hidung. Namanya madmadah dan istinsyaq. Madmadah itu masukkan air ke dalam mulut kemudian keluarkannya, suci mulut. Itu sunnah. Dan kita sudah tahu kalau dia puasa ataupun kalau ada air masuk ketika dia puasa. Kalau air itu yang masuk ketika dia ataupun dalam dalam keadaan yang pertama atau kedua atau ketiga, itu tidak ada masalah kalau dia tak sengaja. Tapi kalau dia sengaja, puasanya sudah batal. Baik, ini kita sudah tahu. Kemudian ambil pula satu cuba air yang lain untuk engkau masukkannya ke dalam hidung. Namanya istinsyaq. Apa istinsyaq itu? Istinsyaq itu beristinsyaq, masukkan air ke dalam hidung kemudian keluarkannya. Tiga kali dan baca olehmu Allahumma alihni raihatal jannah wa anta anni ra. Bila air itu sudah masuk dalam hidung kemudian keluar, disunahkan masukkan air itu dengan tangan kanan dan keluarkannya dengan tangan kiri. Buat macam ni. Ini istinsyaq. Cara istinsyaq Nabi Muhammad SAW, ambil air, masukkan macam ni, bukan terus macam ni. Itu pun satu cara. Tapi cara yang terbaik, masukkan air itu dengan tangan kanan, kemudian keluarkannya dengan tangan kiri. Itu yang afdal, yang lebih baik. Tapi boleh juga masukkannya dengan tangan kanan, kemudian keluarkannya dengan tangan yang sama juga. Tidak ada masalah, tapi lebih afdal, lebih baik masukkan air itu ke dalam hidungmu dengan tangan kanan, kemudian keluarkannya dengan tangan kiri. Baik, kemudian baca doa ini, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni ra. Inilah sebab
sebaik-baik bau Nabi SAW bersabda ialah bau ahli syurga Allah, ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Masirat 1000 sana, masirat 1000 sana. Apa masirat 1000 sana Ustaz Zaidi? Jarak 1000 tahun. Jarak 1000 tahun orang sudah bau. Subhanallah, kuatnya. Ini orang yang beriman. Sebelum masuk syurga, ketika mereka masih berada di tempat mahsyar, ahli syurga sudah bau bau syurga, ada wangi syurga. Itrul jannah ataupun itru ahli jannah, itru ahli jannah. Bahkan ada satu riwayat, seorang yang beriman yang sudah kufur dia daripada kalangan ahli syurga Allah, sebelum dia sudah wafat, ketika dia tengah nazak mati, dia sudah bau wangi syurga, sudah rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah berfirman, "Fakashafna 'anka ghita'aka", maka kamu akan nampak apa yang kita sudah sediakan untukmu, dan hidung kamu dia akan bau apa yang ada di dalam syurga Allah. Ada wangi syurga Allah Subhanahu wa taala, ada wangi tempat kamu di dalam syurga. Bukan sahaja setelah dia wafat, ada berapa orang sebelum dia wafat dia sudah bau. Di dalam kuburnya dia sudah bau, sebab dia sudah rindu nak masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disunahkan, ataupun para salaf salih radhiyallahu anhu Allah berkata disunahkan baca doa semasa sucikan hidungmu. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni rab. Ya Allah, jadikanlah aku, jadikan hidungku ini akan bau wangi ahli syurga, sedang engkau ridha kepada. Kalau Allah sudah ridha, alhamdulillah, sudah kumpul kita daripada ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semua daripada kalangan mereka. Amin, Allahumma amin. Baik, kalau seorang kata, kalau dia nak sucikan hidungnya, ada masalah di dalamnya, senang darah itu keluar, atau cepat keluar darah. Ada orang kalau masuk air sikit sahaja nak sucikan hidungnya, darah itu akan keluar, kemudian susah nak berhenti. Apakah hukumnya? Tak, la darara wala dirar. Sebab itu sunnah, tak perlu sucikan hidungmu, tak perlu sucikannya. Sebab bila ada masalah ataupun ada mudarat, tak perlu menaikkan ibadah itu, walaupun wajib. Macam tayamum. Kalau seorang ada masalah di atas anggota wudunya, tak boleh mengambil air, tak boleh berwudu dengan air, tidak ada masalah, boleh gantikannya dengan tayamum. Boleh gantikannya, lagi utama kalau itu sunnah. Tapi ada orang darahnya cepat keluar, tak perlu, tidak ada masalah kalau dia, sebab itu sunnah. Sebab itu salah satu sunnah daripada sunnah wudu. Baik. Dan ketika kau menghapuskan air, maknanya nak keluarkannya daripada hidungmu, hendaklah kau baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar, wal iyad billahi ta'ala. Semoga Allah menyelamatkan kita semua daripada bau itu. Amin, Allahumma amin. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bau busuk api neraka dan ahli neraka juga. Sebab bau ahli neraka daripada asalnya daripada kulit ahlinya. Baunya yang buruk sangat daripada kulit ahli neraka. Kita berlindung daripada Allah, daripada bau itu, dan daripada ahlinya. Semoga Allah menyelamatkan kita dan menjauhkan kita semua daripada tempat itu. Amin, Allahumma amin, birahmatika ya arhamar rahimin. Mungkin seorang khususnya yang tak baca doa ini dan susah nak madmadah. Bila dia madmadah, lepas dia tengok Allahumma a'inni ala tilawat kitabika, kemudian yang susah
Susah. Bacalah doa itu di dalam hati kamu cukup juga. Ingatlah doa itu atau ulangi, ya betul. Ingatlah doa itu di dalam hati. Allah tahu. Sebutlah doa itu di dalam hati. Gambarkan benda itu di dalam hati. Bila seorang nak cucikan hidungnya, ingatlah bahawa ahli syurga Allah Subhanahu wa taala dan memohon daripada Allah dengan lidah hati. Bahasa hati lagi hebat daripada bahasa lidah. Sebab bahasa manusia terbagi kepada dua bahagian. Seperti mana kita sudah belajar dulu. Bahasa lidah dan ada bahasa yang lagi hebat, bahasa hati. Bukan semua orang boleh cakap. Bukan semua orang boleh doa. Bukan semua orang boleh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tidak ada lidah. Ada orang yang tak boleh cakap. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala begitu. Habis maknanya mereka tak boleh memohon apa-apa daripada Allah. Mereka tak boleh bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Ud'u Allah biqulubikum fa inna lisanal qalba afsahu min lisanil jawab. Fa inna lisanal qalba afsahu min lisanil fam. Lisan hati lebih fasih daripada lidah mulut. Ud'u Allah bi alsinati qulubikum. Ud'u Allah, berdoalah kepada Allah dengan lidah hatimu. Sebab susah nak hafal doa ini semua. Banyak, saya pun sendiri susah nak baca doa itu semua. Tapi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, memulai daripada Allah Subhanahu wa taala melalui hati. Bukan mesti dalam bahasa Arab, mesti dalam tulisan yang para ulama tulis. Baca macam ni susah nak. Ya, letak depan, lepas ada beberapa tempat wudu, semua doa wudu dekat dinding wudu yang depan, dekat tempat wudu, dekat semua doa ketika seorang basuh muka, doa mulut, doa tangan, doa semua tulis di hadapan dinding wudu. Senang kalau macam tu bagus. Wala dalam dua bahasa, tulis bahasa Arab kemudian bahasa yang lain di bawahnya. Senang. Ramai orang bila dia nak buat tempat wudu dia buat cantik, hiasan macam-macam. Tapi tak buat doa, tak tulis doa, tak tulis apa-apa. Lagi bagi buatlah satu perkara yang boleh mengambil manfaat daripada ini. Kemudian akan dapat pahala. Kalau sudah mati, sudah wafat, apa yang kamu buat dapat pahala daripada ini. Walaupun sekali, bukan maknanya mesti selalu-selalu. Seperti mana Imam Ahmad bin Hanbal kata, beramallah dengan sunnah Rasulullah SAW walaupun satu kali. Beramallah dengan sunnah Rasulullah supaya Allah menuliskan kamu daripada kalangan mereka yang beramal dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tempat wudu jauh, bukan dekat tempat tandas, tulislah doa itu. Mudah-mudahan ada beberapa orang yang boleh baca zikir itu ketika mereka berwudu. Mereka yang lain yang buat kerja itu dapat pahala juga. Walaupun mereka sudah wafat, mereka akan dapat pahala. Tapi ada beberapa tempat buat macam-macam hiasan, sehingga mereka tak boleh khusyuk ketika dia mengambil wudu. Tak boleh khusyuk, tengok saja apa yang ada. Lebih baik buat doa. Tulislah doa yang tulisan yang jelas, yang cantik, yang semua boleh baca. Beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang siapa yang beramal dengan satu sunnah daripada sunnahku, maka seakan-akan dia sudah menghidupkan aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat al-Imam At-Tirmidzi. Tapi kalau dekat tempat wudu di rumah, dekat rumah, bolehlah tulis dalam satu kertas. Susun balik semua doa itu, atau sudah ada macam satu kad yang besar, cantik, doa anggota wudu, semua boleh tampal depan dinding tempat wudu. Barakah, alhamdulillah, walaupun sekali. Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Maknanya, tuan-tuan puan-puan, kita sentiasa mengingati apa yang akan berlaku setelah kita wafat. Tengok, kalau seorang sudah nak
Allahumma salli ala Muhammad. Doa yang tadi, doa yang pertama, Allahumma inni ala tilawati kitabika wa dhakrati dzikri lak wa thabbitni bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ketika dia nak berkumur-kumur, ketika dia nak basuh mulutnya, disunahkan dia baca satu doa. Doa itu juga mengingatkan dia apa yang berlaku setelah dia wafat. Sekarang juga ketika seorang nak suci mulutnya, juga dia ingat apa yang berlaku setelah dia wafat, apa yang ada di dalam api neraka. Sebab kalau seorang sentiasa mengingat kematian, ambillah berita gembira daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan mati atas husnul khatimah. Orang yang sentiasa mengingat kematian, dia akan mati atas husnul khatimah. Allah akan muliakan dia sehingga dia wafat atas husnul khatimah. Man akthara min dzikril maut amatahu Allah ala husnil khatimah. Ada yang lain, man akthara min dzikril maut faza fid dunya wa fil akhirah. Orang siapa yang sentiasa mengingat kematian, dia akan berjaya dunia dan akhirat. Akthiru, Nabi SAW bersabda, akthiru min dzikri hadimil ladzat wa mufarriqil jama'at. Berbanyakkanlah daripada mengingati kematian. Kenapa? Apakah rahsianya? Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu yuqarribul insana min Allah wa yuzahhiduhu fid dunya. Kerana menyati kematian mendekatkan orang itu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tak akan buat ibadah itu melainkan dengan cara yang baik. Bila dia suci mulutnya, maknanya sucilah betul-betul seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Kalau kamu nak bercakap dengan Rasulullah SAW, nak berbual dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesti dengan satu lidah, dengan mulut yang bersih. Dan ikulah cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau kamu nak bercakap dengan Rasulullah dengan lidah itu, biarkan lidah kamu sentiasa di bawah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW, man amila bi sunnati kana ma'i fil jannah. Orang siapa yang beramal dengan sunnahku, maka sesungguhnya dia bersama aku di dalam syurga. Kalau nak bau wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga, biarkan hidung kamu seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kamu nak mana kepada wajah Allah, wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biarkan wajah kamu seperti mana Rasulullah SAW nak daripada kamu, atau seperti mana Rasulullah SAW ajak kita. Mudah-mudahan insyaAllah kita bersamanya di dunia, bawa sunnahnya pada hari akhirat, bersamanya di dalam syurga Allah. Amin, Allahumma amin. Baik, kemudian ambil pula satu cibuk air yang lain untuk engkau membasuh muka. Maka basuhlah mukamu mulai dari tempat yang mula mendatar, daripada dahi sampai ke hujung bahagian hadapan daripada dagu. Baik, inilah sekarang fardu yang kedua. Setelah niat, kita sudah tahu tuan-tuan puan-puan, sunnah-sunnah wudu terbagi kepada 3 bahagian. Berapa sunnah sebelum wudu, sebelum fardu wudu? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu semua sunnah. Sekarang yang pertama, furudul wudu. Furudul wudu, fardu wudu ialah berapa? 6. Furudul wudu 6. Yang pertama sudah, yaitu niat. Sekarang yang kedua, ghaslul wajh. Ghaslul wajh. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Ini yang pertama. Faghsilu, jika kamu, wahai orang yang beriman, jika kamu nak dirikan salat, maka hendaklah kamu basuh muka. Ini yang pertama. Dalam mazhab Imam Syafi'i wajib bermula dengan muka. Kenapa? Sebab Nabi SAW bersabda, ibda'u bima bada'a Allahu bih. Bermulalah dengan apa yang Allah mulakan. Bermulalah dengan apa yang Allah bermula dengan faghsilu wujuhakum, maka hendaklah kamu basuh muka. Tapi dalam mazhab Imam Malik namanya tertib. Apa makna tertib? Terutama
Tapi dalam mazhab Imam Malik, tertib itu bukan wajib. Kalau seorang nak bermula dengan tangannya atau dengan kakinya, tidak ada masalah. Tapi itu wajib. Dalam mazhab Imam Malik, dalam mazhab Imam Syafi'i, Ahmad, Imam semua ijma'. Anggota wudu itu muka dan tangan dan kaki dan sedikit daripada kepala, itu wajib. Itu wajib. Tapi ada khilaf di antara mereka, kalau seorang nak bermula dengan mukanya atau nak bermula dengan kakinya. Dalam mazhab Imam Syafi'i wajib bermula dengan muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Tapi dalam mazhab Imam Malik, tertib itu tak wajib. Tertib itu tak wajib. Kalau dia nak bermula dengan tangannya, atau kadang-kadang satu tempat, di tempat wudu, di dekat masjid atau di mana-mana, bila seorang sudah keluar daripada tandas ada air, mesti dia lalu di situ, mesti dia lalu di air itu. Lepas tu dia pergi ke tempat wudu, kan? Banyak di Malaysia juga. Kadang-kadang seorang bila dia sudah keluar daripada tandas, mesti dia terpaksa, tidak ada jalan lain, mesti lalu di situ yang ada. Dia kata okey, tak perlu saya buzzer. Bila saya lalu, niat saya nak basuh kaki. Boleh tak? Boleh. Boleh. Kalau air itu bersih, kemudian dia niat, jadi air itu mesti sampai ke maknanya dia sedang mengambil semua tempat wudu. Syarat cukup. Kalau air itu ke atas apa nama? Ka'bain kulali. Maknanya kalau sudah sampai ke situ boleh sah niat. Kemudian bila dia sudah sampai ke tempat wudu, dia basuh muka, tangan, kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Kaki kamu sudah. Walaupun ada orang bila dia habis, dia tak nak membazir, tak perlu membazir. Air sudah sampai, kakinya sudah kena dengan air. Bila dia ambil wudu, kemudian habiskan semua, asyhadu an la ilaha illallah. Ada orang tanya, kaki kamu belum? Tak, saya sudah. Mana sudah belum? Saya tadi nampak kamu. Jahil orang itu. Dia tak tahu kalau dia tadi saya sudah. Mana boleh sudah mula dengan kakimu dah. Ilmu itu bila ada ilmu, salaman. Bila ada ilmu, salaman. Satu jalan yang besar untuk menjadikan kita sentiasa bersangka baik. Tapi kalau dia tak tahu, walaupun dia nampak yang alim, hujah atas orang yang tak alim. Baik. Ini yang pertama, muka. Namanya wajah. Kenapa namanya wajah? Minal muwajahah. Karena dia sentiasa amam, qaddam. Apa qaddam? Depan. Itu wajah. Minal muwajahah. Wajjahtu wajhi. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ardh. Namanya wajah. Faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum. Kemudian ambil pula satu cukup air, yang lain untuk kamu basuh muka. Muka itu bagaimana? Ada orang, ada beberapa ulama kata muka itu daripada hujung rambut itu hingga hujung apa nama itu? Apa nama? Dagu. Dagu. Tapi ada orang tak ada rambut, semua kosong. Mukanya daripada sini ke? Yang tidak ada rambut. Yang tidak ada rambut bagaimana? Tengok Imam Syafi'i, Imam Ghazali radhiyallahu anhu kata, dan Allahumma shalli ala Muhammad, basuh muka, maka basuhlah muka kamu mulai daripada tempat yang datar, daripada dari mana? Baik, kalau seorang tengok macam Azwar, Masya Allah, rambut jauh, halus juga sama. Bagaimana? Ikut wajahnya atau tidak? Ikut wajah. Tempat yang tidak ada rambut ikut wajah atau ikut kepala? Bagaimana? Kadang-kadang seorang rambutnya sehingga sini, atas dahi, memang atas tu. Ada seorang jauh juga daripada tempat itu. Apakah hukumnya?
Ha? Ustaz Zaid. Tak ada yang tahu. Baik. Ha? Semua. Habis semua. Lagi selamat. Ambillah semua itu. Tak. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i itu bukan daripada wajibnya. Yang jauh itu bukan. Maknanya kebiasaannya daripada mana? Aqdir taqdir, qaddir lahu taqdir. Apa makna qaddir lahu taqdir? Kurla. Maknanya kebiasaannya wajah daripada ini sehingga sini. Itu yang lain ikut kepala. Tapi lebih afdal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata disunnahkan ambil semua tempat yang kosong daripada kepala sedikit dengan muka sekali. Itu lagi selamat. Sebab wajib takut tak sempurna. Tapi ambillah sedikit. Itu namanya al-ghurrah wa tahjil. Al-ghurrah wa tahjil. Naam. Mukamu mulai daripada tempat yang datang daripada dahi sampai ke hujung bahagian daripada dagu sini. Kan? Yang bawahnya tak ikut. Yang bawah tak ikut. Tapi ada khilaf di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, yang bawah itu ikut muka. Sebab disunahkan bila ambil wudu pun macam ni. Kemudian buat lagi. Maknanya keluarlah daripada khilaf Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i yang atas itu cukup macam terus macam ni. Dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal kena kerukun tanganmu sikit macam ni. Ambillah yang bawah. Kemudian ada khilaf di antara ulama. Dua telinga itu ikut muka atau ikut kepala? Dua telinga kita sebahagian daripada wajah atau sebahagian daripada kepala? Atau dua anggota yang asing? Beza. Ada khilaf daripada ulama juga. Ada sebagian ulama berkata telinga itu ikut muka. Yang kata ikut muka maknanya diwajibkan sama sekali dengan muka. Bila nak sucikan muka, ambillah dua telinga juga. Ulama yang kata telinga itu sebahagian daripada muka maknanya wajib basuhkannya. Tapi mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu telinga itu udhun mustaqil. Apa makna udhun mustaqil? Anggota yang asing. Ada beberapa ulama berkata telinga itu sebahagian daripada kepala. Sebahagian daripada kepala. Tapi maknanya kalau kita nak basuh kepala, boleh mengambil telinga. Para ulama kata tak. Ulama kata tak boleh. Sebab telinga itu biasa jauh daripada tempat rambut. Jauh daripada tempat rambut. Baik. Tapi yang masyhur di dalam mazhab Imam Syafi'i al-udhnain 'udwan mustaqillan. Di dalam mazhab Imam Syafi'i yang masyhur telinga itu anggota yang asing. Tak ikut kepala dan tak ikut. Sebab disunahkan sucikan telinga. Tapi berapa kali sucikannya? Nak keluar daripada khilaf itu, disunahkan sucikannya berapa banyak? Berapa? 15 kali. Kenapa? Sebab bila seorang nak suci muka, ambillah telinga. Jadi 3 kali. Kemudian bila seorang nak suci kepala, disunahkan juga ambil telinga juga. Jadi berapa kali? Kemudian dia sendiri, Aziz sendiri. Dia ada berapa cara? 3 cara untuk sucikan telinga. Cara yang pertama macam ni, masukkan air. Cara yang kedua macam ni. Cara ketiga masukkan air macam ni. Jadi berapa? 9, 10, 11, 12, 15 kali. 15 kali. Baik. Sebab nak keluar daripada khilaf, ada berapa ulama kata wajib, ada berapa ulama kata telinga itu sebahagian daripada
Muka, ada berapa ulama kata bukan sebahagian daripada kepala, ada berapa ulama kata bukan asing, anggota yang asing. Maknanya lebih baik kita mengambil wudu atas semua mazhab, mengambil wudu atas semua mazhab, keluar daripada khilaf mereka. Baik, semua itu juga di dalam mazhab Imam Syafi'i. Nanti dalam kitab Bidayatul Hidayah kita akan baca. Ini dari segi baca muka itu dari segi bujurnya dan dari segi lebarnya pula ialah jarak antara kedua telinga. Ini kalau nak ikut mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i daripada muka itu daripada ujung telinga ke ujung telinga yang kedua itu muka. Maknanya telinga itu tak masuk. Telinga tak masuk dalam muka. Tapi mazhab yang lain masuk sekali. Masuk sekali. Baik. Dan sampaikanlah air itu ke tempat tahdir, iaitu tempat yang telah beradat kaum wanita membuang apa yang ada di situ. Maknanya yang ada di dalam muka semua. Maknanya kadang-kadang ada rambut di sini, kadang-kadang ada rambut juga di atas dahi. Ada orang banyak rambut di atas dahinya. Wajib sucikannya. Kalau dia berada di tempat muka, semua bulu yang ada, semua rambut yang berada, kullu syu'uril wajh dalam mazhab Imam Syafi'i, semua rambut yang berada di dalam muka diwajibkan sucikannya. Walaupun atas dahi ataupun kadang-kadang janggut seorang sampai matanya, semua mukanya tutup dengan rambut. Bukan maknanya tinggalkan, itu tak diwajibkan sucikannya. Baik. Iaitulah tempat yang ada di antara bahagian atas telinga sampai ke tepi pelipis, yakni tempat yang ada di tepi dahi. Dan sampaikanlah ketika membasuh muka itu ke tempat tubuh, tempat macam bulu kening, bulu misai, bulu mata, bulu azal, iaitu bulu yang tumbuh daripada tempat permulaan janggut sampai membetuli kedua telinga. Maknanya tuan-tuan puan-puan, semua syu'urul wajh, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu katakan, kullu syu'urul wajh, semua rambut yang berada di dalam kawasan muka, banyak kawasan muka, di atas mata, di ujung mata, di bawah hidung, di janggut juga. Janggut itu bukan semua janggut itu, bukan daripada atas hingga bawah itu janggut, tak. Janggut ini yang ada apa nama ini? Itu lihya, itu sahaja. Yang ini bukan lihya. Ini bukan sebahagian daripada lihya, namanya aridan. Sebab Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak ada aridan, tidak ada rambut di sini. Ini lihya, ini janggut ini sahaja. Apa namanya? Janggut. Ini jambang. Itu bukan lihya. Bukan lihya. Maknanya bukan lihya. Sebab Sayyidina Abu Bakar Siddiq lihyatuhu janggutnya sahaja. Yang ini tidak ada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maknanya semua rambut yang berada di kawasan muka diwajibkan sucikannya. Sebab dia wajib, namanya wajib. Namanya wajib sebab kebiasaannya tidak ada, kebiasaannya yang paling ramai tidak ada, tapi jarang ada yang ada. Saya pernah jumpa seorang tak nampak kulit mukanya. Tak nampak kulit mukanya, semua rambut. Subhanallah, semua rambut betul, semua. Subhanallah, maksudnya Allah subhanahu daripada semuanya. Tapi wajib pun pak, bukan sikit-sikit sahaja. Pak, tak nampak. Subhanallah. Baik. Dan wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tipis, dan tidak wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tebal. Baik, janggut itu terbagi kepada dua bahagian. Bila wajib menyampaikan air itu ke kulitnya, bila disunnahkan. Wajib kalau janggut itu maknanya senang nak masuk air. Tapi kalau tebal, tebal betul-betul susah nak masuk, walaupun bawa susah nak masukkan ke dalam tebal. Itu ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak nak menyusahkan kamu. Biarkan yang air itu ke atas
tapi disunahkan takhlil, masukkan air ke celajah ke dalam. Tapi kalau tebal, kalau nipis tak tebal, wajib sucikannya, dan wajib air itu sampai ke kulit. Dan baca olehmu ketika membasuh muka itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayyik